Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dipertemukan lagi untuk siaran secara langsung Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Seperti biasa membawakan perbincangan untuk kita kupas topik-topik yang menarik untuk dibincangkan pada setiap hari kita dan mudah-mudahan menjadi teman istimewa di pagi kita sambil mencari sesuatu yang baru dalam kehidupan untuk menelusuri kehidupan yang penuh dengan pancaroba dan ujian di atas dunia ini. Baik, hari ini perbincangan berkenaan dengan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 75 hingga 82 yang bakal kita bincangkan pada hari ini seperti biasa menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman karya agung dari Syekh Abdullah Basmeh yang ada bersama dengan saya di hadapan saya pada ketika ini, dan juga mungkin ada sidang penonton pada pagi ini ada mushaf seperti kami ataupun yang mana ada yang lain pun boleh, tapi pastikan ada mushaf Al-Quran di hadapan anda untuk sama-sama kita teliti, hayati, fahami dan kita semak setiap bait yang akan dibacakan oleh bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Baik, untuk maklumat awal kepada penonton semua, jika ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu untuk topik perbincangan kita pada hari ini, kita boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-88-1677 ataupun terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV 3. Di situ ada siaran secara langsung bagi mereka yang mungkin pada pagi ini tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Nak ajak sahabat-sahabat semua datang beramai-ramai menyaksikan pada pagi ini sambungan untuk tafsir surah As-Saffat. Baik, 16 Syakban, sudah tak sedar berapa hari saja lagi bakal berkunjung tiba kita ke dalam bulan Ramadan. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz yang mana akan bersama dengan kita pada hari ini untuk kupasan perbincangan berkenaan dengan tafsir dan taranum, yakni Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz dan selamat datang ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi itulah, saya dan penonton ni sebenarnya sudah pun tertunggu-tunggu untuk 7 ayat pada pagi ini Ustaz. Kita sama-sama bacakan dahulu, silakan. Terima kasih dari Azrin. Pada para penonton yang saya kasih sekalian, kita mulakan dengan lafaz yang mulia, dengan lafaz tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau kita dimatikan sementara, dan kepada Dia jualah kita akan dikembalikan. Pertamanya kita sama-sama rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk berada di Rihabul Quran, berada di bawah limbungan Al-Quran untuk kita sama-sama perhatikan, membaca, meneliti dan juga mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah As-Saffat ayat 75 hingga 82. Saya berharap ibu ayah telah pun bersedia dengan mushaf. Insya-Allah pagi ini saya akan bacakan dengan taranum Nahawand. Taranum Nahwan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ
وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terlihat terjemahan bagi ayat-ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi bermula dengan ayat 75. Dan demi sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa merayu kepada kami, iaitu dengan memohon pertolongan, maka kami adalah sebaik-baik yang kabulkan doa permohonan. Ayat 76. Dan kami telah selamatkan dia bersama-sama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar. Ayat 77. Dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup, iaitu setelah kami binasakan kaumnya yang engkar. 78. Dan kami kekalkan baginya, iaitu nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ayat 79. Salam sejahtera kepada Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam. Ayat 80. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Ayat 81. Sesungguhnya Nabi Nuh itu dari hamba-hamba kami yang beriman. 82. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain, iaitu yang mendustakannya. Begitulah ibu ayah yang saya kasih sekalian, daripada ayat 75 hingga 82, terjemahan bagi ayat-ayat suci Al-Quran yang telah saya bacakan tadi. Bila kita lihat kepada ayat gugusan ayat ini daripada ayat 75 hingga 80, dapatlah kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita akan seorang nabi atau rasul yang hebat, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun dari. Lama. Kita dah berapa lama buat dakwah? Baru lagi lah. Baru lagi. Kan, kita tak sampai 195 tahun pun kita tak sampai lagi. 950 tahun. Mengikut jumhur ulama bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Tahu Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama Allah Subhanahu wa taala utuskan. Kita tahu di kalangan utusan-utusan Allah ni ada nabi, ada rasul. Jadi rasul peranan dia lebih luas dan lebih menyeluruh berbanding dengan nabi. Oleh demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Nuh ada nabi atau rasul yang pertama diutuskan kepada kaumnya. Kita semua sedia maklum kisah Nabi Nuh alaihi salam, bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang beriman kepada Allah, buat kerja dakwah, dan kita tahu peristiwa paling besar adalah bahtera Nabi Nuh alaihi salam sebagai tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala selamatkan sekumpulan yang beriman dengan Nabi Nuh dan tenggelamkan yang lain, termasuklah putera Nabi Nuh alaihi assalam. Jadi kisah Nabi Nuh ini adalah sangat penting untuk kita faham.
supaya kita boleh jadikan Nabi Nuh ini sebagai suri tauladan dalam kita buat kerja dakwah, dalam kita mengajar diri kita erti kesabaran, dalam kita mengajar diri kita erti taat, dan juga kita lihat pelbagai perkara yang Allah Subhanahu wa taala sajikan melalui ayat-ayat ini sebagai satu panduan bagi kita sebagai seorang muslim. Kita lihat ayat yang ke-75 dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun." Dan demi sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa, merayu kepada kami, memohon pertolongan, maka kami adalah sebaik-baik yang kabulkan doa permohonan. Pertama sekali Nabi Nuh alaihi salam ajar kita erti kebergantungan. Kita nak bergantung dengan siapa dah, Azrin? Kita boleh bergantung dengan makhluk. Hari ini kalau dunia kehidupan seharian ini, kita akan bergantung kepada orang, kita akan minta tolong dengan orang. Tapi Nabi Nuh alaihi salam beritahu melalui ayat, Allah beritahu melalui ayat ini, Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu kepada siapa harus dia meminta dan bagaimana harus dia meminta kepada Tuhan itu. Melalui ayat 74, Allah beritahu dalam ayat 74, kalau kita tengok atas saja. Ayat kita bincang ni 75, cuba tengok ayat 74. Allah Subhanahu wa taala sebut, illa ibadallahil mukhlasin. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik, maka mereka akan terselamat dan mendapat sebaik-baik balasan. Dalam Al-Quran da'i Azrin, ada mukhlasin, ada mukhlisin. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Jangan lupa tanya kepada saya selepas ini. Apa perbezaan mukhlasin dan mukhlisin? Kita akan jumpa dalam Al-Quran. Kejap Allah Ta'ala sebut mukhlasin, kejap Allah sebut mukhlisin. Jumlah mukhlasin dan mukhlisin sama banyak, 8. Mukhlisin 8 kali Allah Ta'ala sebut, mukhlasin 8 kali. Mukhlisin 8 kali, mukhlasin 8 kali. Apa Ustaz bunyi macam lebih kurang sama? Tak sama. La dengan li. Mukhli. Mukhlasin, mukhlisin. Beza. Kedua-duanya ada perbezaan itu dari sudut baris dan juga dari sudut konten ayat itu sendiri. Nanti kita akan bincang. Baik. Allah Subhanahu wa taala golongkan Nabi Nuh alaihi salam dari kalangan mukhlasin. Kerana Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat ikhlas dan juga sangat tekun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Allah Taala beritahu fala ni'mal mujibun. Kita mesti yakin dalam doa siapa yang akan kabulkan doa kita. Pada ayat 74 Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hamba-Nya ikhlas illa ibadallah mukhlasin. Justru didatangkan contoh mereka ikhlas itu dengan diceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Maksudnya Allah nak gambarkan kepada kita siapakah insan yang paling ikhlas. Contoh individu yang ikhlas dari kalangan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Jadi bila saya nak membina diri saya ni dari sudut keikhlasan, maka saya mesti lihat contoh-contoh ini supaya saya dapat mendorongkan diri saya dan juga dapat membawa diri saya ke arah keikhlasan yang lebih tepat. Ayat 75-82 sehingga 75-82 ini menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mulianya Nabi Nuh alaihi salam sehingga terdapat surah yang khas dinamakan dengan nama Nabi Nuh alaihi salam. Kita ada surah Nuh. Surah Nuh ini surah yang ke-71. Jumlah ayat surah Nuh ni 28. Saya lahir 28-71. Wow, tahun 71. Tahun 71, 28 hari bulan. So sama banyak ayat dengan tahun tu. Kalau ikut surah 71, kalau ikut ayat 28. Saya fikir-fikir mungkin Tuhan nak jadikan saya ni sebagai seorang pendakwah yang menjejaki Nabi Nuh alaihi salam. Jadi itu dari sudut motivasi untuk saya lah. Kan? Kalau dicampur 99. So 99 tahun. Dah 99 sajalah Azrin saja nak campur-campur. Baik, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita melalui surah Nuh, ada satu surah
Dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan betapa hebatnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Barangkali banyak perkara lagi yang boleh kita bincangkan Subhanallah, sebentar lagi. Ya. Baru ayat yang pertama 75 sebentar tadi kita lihat dan teliti sedikit secara asas berkenaan dengan apa isi kandungan dalam ayat tersebut, dan kita akan sambung beberapa ayat lagi selepas ini untuk perbincangan seterusnya. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, Alhamdulillah kita bersama kembali untuk teruskan perbincangan kita surah As-Saffat 75 sehingga 82. Kalau awal tadi saya tersilap sebut sikit, saya kata 7 ayat, sebenarnya tidak 8 ayat. Biasalah kadang-kadang minggu lepas kita popular sikit nombor 7 ni Ustaz. Asyik duk sebut 7 je kan, jadi dia popular sikit minggu lepas. Saya pun terbawa-bawa 7 ayat, bukan 8 ayat sebenarnya. Popular sebab ada pasukan bola sepak 7-0 Ustaz. Tapi kita tak boleh bincang lebih, takut kita dimarahi Ustaz. Baik, 8 ayat. Tadi kita sudah pun menyebut berkenaan dengan ayat 75 berkenaan dengan dan demi sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa merayu kepada kami, memohon pertolongan, maka kami adalah sebaik-baik yang mengkabulkan doa permohonan. Jom kita teruskan ayat ke-76 Ustaz, silakan. Baik, sebelum 76 ada sikit lagi 75. Saya rasa huraian ini penting. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa Nabi Nuh alaihi salam telah merayu dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana umat Nabi Nuh alaihi salam menolak dakwahnya dan ingkar dengan perintah Allah. Sifat umat Nabi Nuh ini atau perangai umat Nabi Nuh alaihi salam direkodkan dalam Al-Quran melalui surah Hud ayat 27 dan surah Nuh ayat 6 dan 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Yang bermaksud, maka mereka berkata, siapa kaum Nabi Nuh ni, dia responlah kepada dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata, iaitu ketua-ketua yang kafir itu berkata dari kalangan kaum Nabi Nuh ni, kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Sama, kau dengan aku sama. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang kami yang miskin lagi hina. Miskin lagi hina, lagi berfikiran singkat, dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta. Ini benda ni memang sepanjang zaman. Betul. Ustaz, bila ustaz tu nampak miskin, nampak susah, nampak dhaif, adalah beberapa persepsi orang. Ini balik adik dia macam itulah. Kalau kaum Nabi Nuh ni terang-terang dia cakap, engkau orang ni miskin, engkau orang ni bukan ada pelajaran tinggi, alah belajar apa saja pun. Jadi ada persepsi-persepsi yang memperkecilkan kredibiliti pendakwah itu sendiri, yang mempelekeh kredibiliti pendakwah. Kita kena ingat bahawa Allah mengantar beberapa orang guru agama kepada kita. Biarlah dia ni guru yang berpakaian tidak seperti CEO company, tetapi dia adalah ustaz. Ilmu yang dia bawa itu harus dihormati, dia harus diletakkan pada tempatnya, sebab kita tidak tahu kasih sayang Allah atas siapa dan kemurkaan Allah ke atas siapa, kita tidak tahu. Entah-entah orang yang kita benci, kita tak suka, terdetik di hati kita sesuatu yang tidak baik terhadap orang yang Tuhan sayang. Itu yang kita harus berhati-hati. Jadi orang berpikiran singkat. Dan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, pengikut Nabi Muhammad bukanlah orang hebat-hebat awal-awal. Orang biasa. Kebanyakan yang ikut Nabi Muhammad ni minal mustadhafin, ataupun orang-orang yang susah. Rupanya nak mengajak orang susah ni untuk menerima dakwah lagi senang daripada orang yang lebih berpangkat dan jawatan, mengikut ayat yang digambarkan ini. Jadi ceritanya adalah satu keadaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad,
engkau buat kerja di dakwah, engkau buat kerja dakwah di Mekah, di Madinah, kelak apa yang dilalui oleh Nabi Nuh akan engkau lalui juga sama-sama. Dan apa yang dilalui oleh Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Farid, engkau pun akan lalui. Dai Azrin, engkau pun akan lalui. Semua kita akan lalui. Sebab itu kisah-kisah ini akan memberi sumber motivasi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Yang bermaksud, maka seruanku itu tidak memberikan mereka suatu faedah pun selain daripada menambahi mereka melarikan diri dari kebenaran. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Setiap kali aku ajak dia orang lagi, aku ajak dia orang lagi. Ni ustaz-ustaz ni tak ada kerja lain, nak cerita neraka kan. Kubur masing-masing lah, jadi orang lagi. Ada orang lagi. Jadi Allah gambarkan Nabi Nuh alaihi salam pun begitu juga, orang lagi. Jadi Nabi kalau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi Nuh alaihi salam, da'autuhum lailan wa nahara. Siang pagi aku tak putus asa teruskan berdakwah. Dan setiap kali aku mengajak mereka, wa inni kullama da'autum litaghfira lahum, aku ajak mereka supaya mereka diberi keampunan oleh Allah. Ikut aku, apa mereka buat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Asabi' ini jari. Berapa jari? Kita ada 5 jari kanan, 5 jari kiri. So 5 jari kanan, 5 jari kiri. Saya nak tanya ibu ayah, berapa jari boleh masuk dalam lubang telinga? Satu. Tapi Allah gambarkan asabi'ahum, seolah-olah kesemua jari dimasukkan dalam telinga. Gambaran keengganan, larinya mereka, engkarnya mereka. Mereka tak suka tu Tuhan gambarkan. Kalau boleh 5 jari ni dia nak masuk, dia nak sumbat dalam telinga. Punya tak nak dengar tu. Punyalah tak nak dengar. Wastaghthau siyabahum. Dia ambil pula dalam telinga, lepas tu baju pula dia ambil tutup. Dia tutup tak nak dengar. Wa asarru wastakbaru istikbara. Dia terus berpanjangan, bongkak, sombong, engkar kepada ajakan. Dengar dulu. Terima tak terima itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah mengatakan bahawa dia merupakan sebaik-baik yang mengkabulkan permintaan. Imam At-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini berkata bahawa Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Nuh dengan menghancurkan kaumnya serta menyelamatkan ahli keluarga Nabi Nuh alaihi salam, iaitu dengan menaiki bahtera bersama baginda. Sebab itu dia kata, fa ni'mal mujibun, wahai Tuhan, selamatkan aku dan ahli keluarga aku daripada bencana kaum yang enggan menerima dakwah. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam ni, Dai Azrin, buat bahtera tengah-tengah padang pasir. Logiknya memang tak logik lah. Memang tak logik. Dia hukum Tuhan ni, mukjizat ni semua tak logik. Tongkat campak bertukar jadi ular, memang tak logik. Semua tidak boleh diukur, tidak boleh disukat dengan logik akal. Even sains tak boleh jawab. Sains kata pisau tu potong. Tapi Nabi Ibrahim AS bila menghayun pedang tu tak putus meleher anak dia. Api tu sains kata mesti bakar. Tapi bila Nabi Ibrahim campak dalam api, tak bakar. Sains tetap di situ, takkan berganjak sebab api itu membakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu api itu aku yang jadikan, pisau itu aku yang jadikan. So air dan hujan semua aku jadikan. Sebab itu bahtera Nabi Nuh, bila Nabi Nuh bina di tengah-tengah padang pasir, orang semua perli kan. Perli apa kau ni? Mana ada laut? Kau nak layarkan kat mana? Apa benda gila? Jadi macam-macam. Kau ni dah gila, tak waras, buat bahtera. Ada yang buang najis, ada yang buang kotoran dalam bahtera Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh. Allah Ta'ala beritahu, jangan pedulikan mereka Nuh. Jangan pedulikan mereka. Jangan toleh kepada mereka. Kau buat je apa aku suruh. Bila air itu keluar daripada perut bumi, keluar di dapur masing-masing, langit terbelah turunkan air, bumi keluarkan air, nak lari mana sekarang? Allah kembalikan balik balasan orang yang engkar kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa najaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Allah Subhanahu wa taala beritahu, lalu Nabi Nuh alaihi salam dan ahli keluarganya telah diselamatkan daripada bencana yang besar. Karbil azim ini adalah satu bencana besar mengikut ahli tafsir. Kebanyakan mereka menyebut karbil azim, al-karb al-azim adalah banjir besar tadilah.
banjir besar yang menenggelamkan bumi keseluruhannya. Habis bumi ni tenggelam, bahtera Nabi Nuh itu berlayar dengan keadaan bumi itu tenggelam dengan air. Sebab itu ulama sebut ada beberapa pendapat yang lain mengenai al-karb al-azim, tapi jumhur berpendapat bahawa yang karbil azim itu adalah bencana ataupun banjir yang besar yang telah datang dalam zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mengikut bumi ni dulu, kita punya bumi, geografi bumi kita ni, kita semua bersambung-sambung. Kita Sabah, bumi ni semua bersambung-sambung. Oh, dia tak ada laut. Dia tak ada. Selepas berlakunya banjir besar zaman Nabi Nuh, maka berlakulah 7 benua. Dia terpisah. Kalau tak dia, kalau Azrin kalau rajin, cuba puzzlekan balik. Dia akan jadi sambung. Semua tu akan sambung balik, susun balik. Dia akan sambung balik. Jadi panjang. Panjang lah. Dia bumi tu nampak bersambung semua. Laut ada, tapi dia akan yang tanah ni dia akan nampak bersambung. Itu hebatnya. Jadi disebabkan manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan banjir yang besar. Ya. Ustaz, sebelum kita sambung ayat ke 77 hingga 82, mungkin kita nak lihat soalan di Facebook, tapi sebelum itu kita redakan keadaan terlebih dahulu. Kita regangkan otot-otot minda kita untuk sama-sama kita teliti ayat seterusnya selepas ini. Tapi kita beri ruang untuk rehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya betul-betul rasa teruja berada di hadapan anda pada ketika ini, ialah walaupun dalam keadaan sibuk dengan tugasan sehari-hari dan juga banyak perkara yang ingin dilakukan mengikut jadual kehidupan kita seperti biasa, tapi tetap membahagikan sedikit ruang masa untuk membuka tirai hari anda pada hari ini berkenaan dengan hikmah-hikmah ilmu dan juga sesuatu yang berharga pada pagi ini. Kita luangkan masa, ambil dan kita hayati, fahami, kita ambil dan sebar-sebarkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat dalam kita mengamalkan dan berkongsi bersama dengan orang lain. Jangan lupa untuk share kita punya live di Facebook bersama sahabat-sahabat untuk tarik dan juga ajak sahabat-sahabat bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Baik, sebelum kita pergi ayat ke 77 dan seterusnya, mari kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Rosdin Samah. Katanya, Assalamualaikum. Pertanyaan saya Ustaz, merujuk kepada ayat 76 surah As-Saffat. Ada diriwayatkan Nabi Nuh alaihi salam cuba sedaya upaya memujuk serta merayu isteri dan anaknya, apa tu Ustaz? Kan'an. Saya ingat ke dia salah tulis ke Kan'an. Segera beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat bumi mula ditenggelami air ataupun banjir besar. Namun secara usaha Nabi Nuh alaihi salam di saat akhir itu tetap menemui kegagalan. Apakah sebenarnya hubung kait antara usaha serta ikhtiar kita dan petunjuk serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Rosdin Samah untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Dai Azrin dan juga kepada Tuan Rosdin sama atas soalan tadi. Ya, betul. Dalam usaha Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak kaum keluarga dia beriman, ternyata salah seorang putera dia tidak beriman, iaitu bernama Kan'an. Kita tahu anak-anak Nabi Nuh alaihi salam yang beriman itu adalah 3 orang, iaitu Sam, Ham dan juga Yafith. 3 orang anak ni beriman dan 3 orang ni naik bahtera ayah dia. Yang seorang ini memang ayah dia pujuk tak mau dia. Dia tak percaya. Dia ajak anak dia, irkab ma'ana. Irkab kan dia katakan qala ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anak kesayangan ayah, cantik Nabi Nuh panggil, wahai anak kesayangan ayah, air dah mula naik dah ni. Jom naik bahtera dengan ayah. Dia jawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Dia kata, tak apa ayah, tak apa. Ada bukit tinggi, saya akan naik atas bukit tinggi itu dan kawasan tu tak sampai. Dia menganggap bahawa dia boleh selamatkan diri.
Ayah kata tak, hari ni semua akan tenggelam, main naik. Dia tak mau juga. Sampailah dia naik atas bukit pun dia tenggelam juga. Nabi Nuh beritahu, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Hari ini tidak ada siapa pun dapat selamat daripada ketetapan Allah, daripada musibah yang besar itu. Tak ada siapa yang boleh selamat melainkan mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi Nuh sekarang berada di atas bahtera. Bahteranya harus berlayar. Jadi Nabi Nuh juga meletakkan bahawa jangankan yang ada yang lemas, yang naik bahtera itu juga belum tentu Tuhan akan selamatkan. Tapi Nabi Nuh beritahu, melainkan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Wa hala bainahumal maut. Lalu kedua-dua mereka dipisahkan oleh ombak yang besar. Al-mauj. Mauj adalah ombak yang besar memisahkan antara Nabi Nuh dan juga bahtera Nabi Nuh dan juga anak dia, dan dia termasuklah orang yang lemas. Sebab itu kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam dalam doa dia supaya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada ahli keluarga dia dan menjadikan mereka beriman menjadi pengikut, masih juga ada yang tidak beriman. Sebab itu belum tentu iman itu dapat diwarisi. Betul. Ini adalah salah satu perkara yang dibincangkan oleh ulama mengenai perkara yang berlaku ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu daripada sekarang kita harus meletakkan strategi dalam mendidik, mengasuh anak-anak ni mengikut acuan yang betul. Bak kata orang tua tu melentur buluh biar daripada rebung. Bila dah jadi buluh besok tak boleh nak lentur. Jadi daripada sekarang kita bentuk mereka. Nabi pun pesan suruh mereka awal tu diajar mereka solat. Awal itu ajar mereka Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, perkara-perkara yang penting mereka tahu. Supaya asuhan itu betul. Kan Imam Sayyidina Ali ada sebut umur kanak-kanak ni berikan kepada 3, 1 hingga 7 tahun banyakkan main. 7 hingga 14 tahun banyakkan ajar mereka adab tata susila. Yang ke-7, 14 hingga ke-21 tahun ajar mereka erti hidup. Sebab itu perkara ini sangat penting. Jadi hari ini anak-anak jadi yatim piatu bukan sebab ibu atau ayah meninggal, tapi disebabkan sibuknya ibu dan ayah tu sampai tak ada masa bersama anak-anak. Jadi macam yatim piatu anak-anak itu. Sebab itu apa yang Nabi Nuh alaihi salam bicarakan dalam bentuk doa adalah ikhtiar usaha untuk Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kita kena banyak berdoa. Selain daripada berdoa, jangan lupa untuk berikhtiar supaya anak isteri kita, generasi kita ni dapat diselamatkan. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala beritahu, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kalian rasa takut sekiranya tinggalkan satu generasi yang lemah sifatnya, tak kenal Nabi, tak kenal Rasul, tak kenal Quran, tak kenal masjid, tak kenal surau, tak kenal, jadi semua tu tak kenal, jadi lemah anak itu. Jadi patutnya kita rasa takut kalau generasi yang ditinggalkan itu lemah, serba lemah. So ini satu peringatan untuk kita supaya kita nak jaga kelestarian negara ini dari sudut pentadbiran, pengurusan. Hari ini cakap mengenai pengasuhan anak. Anak itu besok akan jadi pemimpin negara. Anak itu akan mentadbir, mengurus negara. Jadi anak macam mana saya nak lahirkan untuk generasi akan datang. Itu sangat penting. Corak yang saya nak corakkan itu mestilah tepat, acuannya mestilah betul. Itu yang digambarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan itulah sedikit pencerahan bagi soalan Tuan Rosdin. Baik. Okey Ustaz, mari kita teruskan untuk ayat 77 dan seterusnya Ustaz. Silakan. Baik. Dalam ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaum yang engkar. Allah beritahu dalam ayat ini bahawa Nabi Nuh alaihi salam, antara umat Nabi Nuh alaihi salam yang terkorban dalam malapetaka tersebut adalah anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri. Anak baginda alaihi salam cuba untuk selamatkan diri dan enggan bersama Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya dia terkorban bersama yang lain, dan peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran seperti mana ayat yang saya bacakan tadi melalui surah Hud ayat 40-43. Walau bagaimanapun, sebahagian lain anak-anak Nabi Nuh alaihi salam terselamat dan mematuhi arahan ayandanya. Oleh itu, zuriat-zuriat generasi seterusnya adalah bersusur galur
kepada anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas dan Qatadah malah mengatakan bahawa penduduk bumi semuanya adalah zuriat Nabi Nuh alaihi salam. Menurut Ibnu Atiyah, terdapat juga pandangan bahawa Nabi Nuh alaihi salam digelar sebagai Adam al-Asghar. Nabi Adam dan Nabi Nuh digelar sebagai Adam Asghar, Adam kecil. Adam kecil. Adam kedua lah, ataupun Adam al-Asghar tu Adam kecil, ataupun ada Adam kedua. Lebih tepat Adam kedua lah, Adam kecil itu tergambar saiz pula kan, Adam kedua. Sebab zuriat Nabi Allah Adam alaihi salam yang bersusur galur sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, dan daripada Nabi Nuh alaihi salam, Azrin, saya, semua yang sedang menonton tanyalah Ustaz, seluruh penduduk dunia ini yang berjumlah 6 bilion, semua adalah keturunan bahtera yang bawa anak-anak Nabi Nuh alaihi salam. Sama ada Allah beritahu begini, Allah tidak menjadikan bagi mereka mengikut Nabi Nuh AS dari kalangan orang mukmin beranak pinak kecuali ianya lahir daripada zuriat Nabi Nuh AS sahaja. Adapun yang berada di atas muka bumi hari ini, sekalian jenis Bani Adam dinisbahkan kepada Nabi Nuh AS, iaitu Sam, Ham, Yafith. Jadi yang ni boleh dirujuk dalam kitab-kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bahawa Allah beritahu saya, ibu, ayah, semua kita adalah daripada, sama ada susul gaul kita pada Sam, Ham ataupun Yafith. Maknanya kalau sebelum ni orang duk panggil, dia orang kata kita ni anak cucu Adam, lepas ni bolehlah kita ubah jadi anak cucu Nuh. Boleh lah. Dia tetap anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam yang dibawa dalam bahtera. Dalam surah Al-Isra kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyatan hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Jadi zurriyatan hamalna ma'a Nuh, keturunan yang telah dipikul oleh bahtera itu bersama Nabi Nuh alaihi salam. Kita pun tak tahu saiz bahtera tu. Cuma Allah beritahu bahtera itu bawa berpasang-pasangan. Binatang semua ada dalam tu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Maksudnya kucing ada jantan betina, semua berpasang-pasangan. Boleh bayang tak bahtera Nabi Nuh itu sebesar mana. Sebab itu kalau kita tengok ada movie orang buat apa 2000 ke apa benda, ada cerita orang buat kan, milenium, cerita mengenai kehancuran bumi, lalu dibuatlah bahtera. Kononnya bila berlaku kiamat ada bahtera yang boleh selamatkan manusia dengan pelbagai teknologi. Jadi bila sampai ketetapan Allah, tak ada siapa yang boleh selamat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi mereka mengikut Nabi Nuh alaihi salam dari kalangan orang mukmin orang yang mukmin beranak pinak kecuali ianya lahir dari zuriat Nabi Nuh alaihi salam sahaja. Jadi ini jelas bahawa kita semua adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam, atas lagi Nabi Adam alaihi assalam. Jadi kita semua daripada satu keturunan yang diselamatkan. Sebab itu sebut waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Itulah kita jelas bahawa kitalah yang kekal dalam kezuriat Nabi Allah Nuh alaihi assalam. Mungkin Azrin tengok 3-4 kali sebab color kita beza ke apa sebab tak ada kena mengena. Bukan, saya kalau saya fokus memang macam tu kan. Kita naik satu bahtera tapi kenapa color lain? Betul. Saya kembali balik pada Nabi Adam alaihissalam lah. Banyak kali saya dah sebut dalam Tanyalah Ustaz, Nabi Adam alaihissalam orangnya hitam manis. Kan? Orangnya hitam manis. Jadi saya kalau ada lagi yang hitam manis itu semua keturunan Nabi Adam itu Ustaz pernah sebut Adam tu maksudnya hitam manis. Hitam manis. Adam maksudnya asmar, bermakna hitam manis. Dia A pula. Betul lah. A tu dia panjang sikit saya. Adam. Tapi ada yang sebut Adam alaihissalam, salah lah, dia lain. Adam, dia mesti sebut Adam daripada Adamah bermakna asmar, hitam manis. Sebab itu saya sebut, saya pernah tengok Adam, tengok saya. Tengok saya, ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, itu ayat 77 sebentar tadi, dan kita nak sambung terus pada ayat ke-78. Tapi Ustaz, sebelum tu saya sebenarnya banyak kali dah nak tanya, tapi kadang-kadang dia asyik terlupa, terlepas pandang, dan mungkin penonton-penonton pun ada yang macam bila mana saya tanya soalan ni, dia pun kata macam betul juga, kenapa dia gunakan perkataan tersebut? Sebab bila mana kita tengok dalam terjemahan maksud bahasa Melayu ketika mana diterjemahkan daripada ayat suci Al-Quran, maka kita akan jumpa apabila Allah menyebut berkenaan dengan
tentang ayat tersebut. Contoh dalam ayat 77 kan, disebutkan, dan kami jadikan zuriat keturunan sahaja untuk orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaum yang ingkar. Ikut kepada bahasa Melayu, kalau penjodoh bilangan bagi diri, kami itu adalah ramai. Kami itu ramai, maknanya lebih daripada satu orang, dia 2, 3 dan seterusnya ramai, maka digunakan kami. Tapi kenapa dalam ayat ni, contohnya pada ayat 77 digunakan kami menjadikan zuriat keturunannya, padahal itu disebut nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa kami? Ustaz, silakan. Kami. Terima kasih Dayang Azrin. Dayang Azrin asal orang mana? Negeri mana? Saya Perak, Bagan Serai. Bagan Serai. Tapi kalau dekat utara, dia orang biasa guna kami. Kami tu dia macam bahasa manja sikit. Kami tak makan ni. Kami. Kami. Kami tak makan, kami nak pergi dah. Kami mai awal ni bukan apa. Dia kami, diguna kami. Yeah. Kami itu adalah mengikut bahasa mereka tu, hormatlah nampak kami. Dan penjodoh bilangan tadi tu, kalau kita lihat kepada kami di dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut, biasanya Allah Ta'ala gunakan dengan kekuasaan, kerajaan dan seluruh tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam ayat ini bila Allah sebut waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, sebab makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain daripada kekuasaan Allah, air itu makhluk Allah, bahtera yang kayu yang terapung itu, dia kayu yang dibuat untuk bahtera Nabi Nuh terapung, semua itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu di bawah kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak beritahu, inilah kekuasaan aku, kerajaan aku, dan juga seluruh makhluk-makhluk aku yang datang kepada aku dalam bentuk taat dan patuh. Jadi itu kekuasaan Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan gunakan kami bila nak menggambarkan izzah dia, keagungan dia, kemuliaan dia, ketinggian dia. Biasanya dia akan datang dalam bentuk ifrad, dalam bentuk tunggal. Dia tak akan datang dalam bentuk jamak. Bentuk jamak ni untuk menggambarkan kehebatan, keagungan dan juga ketinggian. Dan setiap makhluk itu akan membantu, akan mematuhi ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beritahu matahari berhenti, berhentilah. Kerajaan Allah kan. Cuma kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, dia ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada na di situ. Kalau ikutkan dia datang na itu dalam bentuk jamak, ramai. Solat ini mengikut ayat tu ulama sepakat bahawa solat yang paling afdal adalah solat berjemaah. Mana mungkin seorang itu mendirikan solat disebut kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau saja kami sembah, hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Sekali tengok belakang tak ada orang, kami seorang. Itu dari satu sudut lain pula ada ulama sebut bila kata kami itu dimewakili seluruh leluhur dan juga seluruh anggota tubuh badan, roh, jasad dan sebagainya. Tapi saya berminat dengan pertama, solat itu hendaklah didirikan secara berjamaah. Maksudnya ada di situ penggunaan na sebagai ganti nama dalam bentuk jamak, ramai. Begitu juga dengan sini bila katakan penjodoh bilangan itu menggambarkan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, itu dia. Kami itu menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sebabnya. Baik, kita berhenti berehat sekali lagi untuk kita ruangkan masa untuk seketika, meredakan keadaan. Teruskan bersama dengan kita selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Ayat ke-77, dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaum yang ingkar. Diajak untuk sama naik ke bahtera Nabi Nuh alaihissalam, tetapi yang ingkar itu akhirnya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mungkin kita boleh jadikan serba sedikit berkenaan dengan satu motivasi dalam kehidupan kita. Bila mana peringatan datang, jadilah kamu manusia yang mendengar, meneliti, mengambil dan mengubah diri jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Ditegur maknanya bukan dimarahi, tetapi ditegur adalah untuk dinasihatkan supaya menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Baik,
Kita nak terus menghuraikan ayat ke-78, tetapi kita nak kaitkan terus dengan soalan dari sahabat kita untuk kita huraikan sambil kita menjawab persoalan dari Pak Suli Romli. Kita lihat soalannya di skrin anda. Katanya, Assalamualaikum. Apakah bentuk pujian yang baik ke atas Nabi Nuh alaihi salam jika dibandingkan dengan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selawat Nabi Ibrahim alaihi salam dengan selawat Ibrahimiyah di penghujung tahiyat akhir setiap kali solat fardu dan solat sunat seperti dalam ayat ke-78 surah As-Saffat ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Suli untuk soalan untuk ayat 78 yang disebut nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Suli Romli atas soalan sebentar tadi. Pertama sekali, mungkin ramai yang bertanya, lebih kurang sama juga, sebab Nabi Ibrahim bila lihat ayat yang ke wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Adakah keharuman nama itu seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam? Dia sangat berbeza, sebab syariat Nabi Allah Ibrahim, syariat Nabi Muhammad, ada di sana syariat Nabi Ibrahim yang dimasukkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad dia hampir dekat. Dari sudut keturunan Nabi Ibrahim ada dua orang putera, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersusul galur Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi disebabkan ada syariat Nabi Allah Ibrahim yang dibawa masuk ke syariat Nabi Muhammad SAW, dan juga keakraban dan juga kebersamaan ataupun kebersamaan syariat Nabi Ibrahim AS, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut diselawatkan ke atas Nabi Muhammad dan diselawatkan juga ke atas Nabi Allah Ibrahim AS sebagai satu penghormatan. Manakala Nabi Nuh alaihi salam dengan kita syariat tak ada yang boleh disamakan atau dibawa masuk. Walaupun ada di sana syarak man qablana, syariat yang umat terdahulu, tapi dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam tak ada. Cuma yang harum itu adalah dikenang, disebut, diceritakan dan dibaca kisah-kisah Nabi Nuh alaihi salam. Keutuhan dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dia berdakwah 950 tahun. Jadi Nabi yang paling lama lakukan kerja dakwah, illa khamsina ama, kan? Illa khamsina ama, dari 900 alfa sanatin illa khamsina ama. Maksud Quran sebut 1000 tahun kurang 50. Maknanya 950. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Cukuplah itu pun mengangkat keharuman nama Nabi Nuh alaihi assalam. Jadi itu di antara perkara yang boleh saya sebutkan. Manakala ayat 78 dan 79, saya nak gabungkan sekali. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin. Ayat ke-78 ini menunjukkan kemuliaan Nabi Nuh alaihi salam serta jaminan pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas pengorbanan dakwah baginda alaihi salam. Justru nama Nabi Nuh alaihi salam kekal harum dan baik sehingga ke generasi terkini dan generasi yang akan datang. Jadi sentiasa kita akan kenang. Ibnu Katsir menyebut bahawa terdapat terhadap ayat ini, antaranya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang diberikan kepada Nuh alaihi salam menurut Ibnu Abbas, dan juga salam dan puji-pujian menurut Ad-Dhahhak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala puji, kita pun akan puji. Kalau kita rasa kita nak give up, tengoklah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam dalam buat kerja dakwah. Takkan kita nak give up? Kita belum lagi dapat ancaman-ancaman yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam. Betul kan? Betul. Sebab itu para mufassir juga ada yang mengaitkan pujian tersebut dengan ayat ke-79 apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan salam ke atas Nabi Allah Nuh alaihi salam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Jadi salam yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan itu, Pak Su Ramli, adalah sebagai satu pujian kehormatan ke atas Nabi Nuh
alaihi salam. Ya. Untuk rasul yang pertama kata Ustaz sebentar tadi kan, rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan kami kekalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang terkemudian, dan salam sejahtera kepada Nabi Nuh alaihi salam dalam kalangan penduduk seluruh alam. Subhanallah, ini satu. So, Ustaz ada hutang ni, hutang takut. Hutang mana Ustaz? Lupa. Oh, yang mukhlisin tadi kan? Mukhlisin dengan mukhlasin. Dalam Quran Allah Taala sebut ada dua bentuk sirah, dua bentuk perkata mengenai ikhlas ni. Mukhlasin dengan mukhlisin. Sebab saya rujuk pada ayat 74 surah ni, mukhlasin dengan mukhlisin. Kalau mukhlasin dia panggil isim maf'ul. Isim maf'ul maksudnya Nabi itu sendiri, Rasul itu sendiri telah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukhlasin. Manakala mukhlisin adalah isim fa'il, iaitu orang itu sendiri yang kena ikhlaskan diri dalam beribadat. Subhanallah. So dalam ayat yang saya sebut, ayat 74, dua riwayat dibaca oleh qurra atau dalam qiraat. Ada yang baca mukhlasin, ada yang baca mukhlisin. Bila dilihat mukhlisin boleh baca mukhlasin, bila lihat mukhlasin boleh baca mukhlisin. Itu dari sudut qiraat yang mutawatir. Yang mana membawa maksud dia sendiri mengikhlaskan diri, lalu Allah jadikan dia orang yang lebih ikhlas. Faham tak? Wow. Saya faham, tapi dia macam wow. Dia sendiri mengikhlaskan diri, Allah sambut lagi, Allah ikhlaskan dia lagi. So mukhlasin, 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 mukhlisin. Jadi dua perkara ini adalah sangat terkait dengan perwatakan seorang Nabi dan Rasul. Lebih-lebih lagi kita juga dalam beribadat yang Allah lihat adalah keikhlasan. Kita berbicara dengan orang, kita buat satu amalan, Allah nak lihat keikhlasan kita seperti mana ikhlasnya para anbiya alaihimus salatu wassalam. Boleh tak saya tambah soalan sikit tak? Tapi ringkas sajalah soalannya kan. Macam itu dinisbahkan kepada Nabi ataupun Rasul. Tapi kalau kita macam manusia biasa, adakah kita juga boleh memiliki ataupun termasuk dalam golongan yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi Ustaz? Boleh. Sebab dia pertama sekali kita yang kena mulakan keikhlasan itu. Dia ikhlas ni bukan sebut dengan mulut, aku ikhlas ni, aku ikhlas ni kan. Dia sendiri mengikhlaskan diri dia. Ikhlas maksudnya tidak ada kepentingan apa-apa. Faham. Ikhlas seperti mana tulennya emas setelah dia dileburkan, begitulah tulennya hati sanubari dia bila melakukan sesuatu perkara kepada Allah. Subhanallah. Bila dia clean heart, tak ada mengharapkan apa-apa, dia cakap jatuh pada hati orang, jatuh pada minda orang, jatuh pada jiwa orang. Jadi nampak keikhlasan. Bila buat satu benda, Allah tambahkan lagi ikhlas dalam kehidupan dia. Kalau kita start ikhlas, kita berusaha untuk jadi ikhlas, Allah akan jadikan kita orang yang lebih ikhlas. Orang yang lebih ikhlas ni orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang belajar ilmu tasawuf adalah kemuncaknya mengikhlaskan diri, lalu Allah ikhlaskan dia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu dia. Kata orang apabila kita ni betul-betul membuat sesuatu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan ataupun apa-apa pun ganjaran dunia, maka ingatlah pada ketika itu Allah redha kepadanya, dan apa yang tidak diharapkan itulah yang sampai kepada dirinya. Dan untuk perbincangan dalam tempoh berapa jam ini, kita sudah pun dapat dua benda bagi saya ataupun penonton. Yang pertama adalah bagaimana ikhlasnya Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah kepada umatnya 950 tahun ataupun 1000 tahun kurang 50, dan yang kedua adalah bagaimana kuatnya semangat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah walaupun apa cabaran dan dugaan, tetapi tetap membawa nama Allah yang satu untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Baik, banyak lagi kita akan bincangkan selepas ini, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Subhanallah, seronok dapat kembali bersama penonton ataupun keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Berehat seketika tetapi tetap nadi dan nyawa terus bersama dengan kita pada pagi ini untuk sama-sama mengikuti kupasan perbincangan tafsir dan taranum surah As-Saffat ayat 75 hingga 82. 8 ayat yang istimewa menceritakan tentang hebatnya keazaman dan juga keberanian serta ketekunan kesubuhan Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah kepada umatnya untuk mengajak kepada kebaikan dan lari daripada azab yang sangat besar itu. Baik, sebelum kita teruskan ayat ke-80 hingga 82, jom kita lihat dari sahabat kita Puan Rahimah Saud untuk soalan ayat ke-79. Katanya, Assalamualaikum. Ayat ke-79 bermaksud kesejahteraan kami limpahkan ke atas Nuh di seluruh alam. Soalan saya Ustaz, dari sudut apakah ayat 79 berbeza dengan ayat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu rahmatan lil alamin? Terima kasih kepada sahabat kita dan saya serahkan kepada Al-Fali Ustaz. Ya, terima kasih kepada Puan Rahimah Saud. Soalan kebat. Menarik soalan dia. Hebat soalan. Suka soalan. Semua soalan saya suka, tapi soalan-soalan begini menggambarkan penonton Tanyalah Ustaz semakin kreatif dalam bina soalan dan juga nampak mereka dah faham selok-belok tafsir. Bila kita mengikuti program ni, dapatlah nampak hasil natijah. Terima kasih. Pertama sekali kepada Puan Rahimah, kita lihat ayat 79 tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun ala Nuhin fil awwalin." Pertama sekali, kalau fil alamin, kalau kita bagi salam ke orang, kita bagi macam mana? Assalamu alaikum. Kita jawab waalaikum assalam. Betul tak? Dia cuba perhatikan betul-betul. Assalam dengan assalamu dengan salamun. Beza tak? Beza. Satu ada alif lam, satu tak ada alif lam. Yang ni salamun. Satu assalamu alaikum. Bezanya ialah ma'rifah dengan nakirah. Dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam, dia panggil ma'rifah. Kalau tak ada alif lam, dia panggil nakirah. Jadi salamun itu nakirah. Begini, Puan Rahimah, bila sebut nakirah dalam bahasa Arab, asal semua perkataan adalah nakirah. Baitun, masjidun, sayyaratun, tawilatun, qalamun, kitabun, Quranun. Jadi semua itu nakirah. Kalimah asal semua nakirah. Kemudian itu baru dimasukkan alif lam. Dalam bahasa Arab, kreativiti dia bila masuk alif lam, dia ma'rifah. Kitab yang mana? Al-baitun. Rumah yang mana? Al-baitun. Rumah yang telah dikenal pasti. Qalam yang mana? Al-qalamun, yang telah dikenal pasti. Sebab itu ma'rifah, yang dikenal pasti. Tapi tidak dikenal pasti, dia panggil qalamun. Qalamun, pena yang mana satu? Siapa punya? Tak tahu. Salamun, dia adalah menggambarkan suatu ucapan yang sangat tinggi martabat kedudukannya, makamnya ke atas Nabi Allah Nuh AS. Salamun, jadi sejahtera, kesejahteraan ke atas Nabi Nuh AS adalah kesejahteraan daripada awal jadi Rasul sampailah ke hari ini. Allah Subhanahu wa taala beri kesejahteraan ke atas Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah. Lihat anak sendiri yang lemas, melihat bagaimana perintah Tuhan untuk buat bahtera, bawa pikulan itu, dan berapa lama pula berlayar. Ada macam-macam riwayat sebut layaran itu sekian lama berlayar di lautan, tidak nampak mana kanan mana kiri, berlayar saja. Allah Ta'ala kata biarkan dia berlayar, pandailah dia besok akan melabuh di tempat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini gambaran bagi salam ke atas Nabi Nuh alaihi salam. Berbeza pula salam ke atas Nabi Muhammad. Kalau kita sebut tadi Puan Rahimah tanya, bukankah Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin? Bila sebut rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Puan Rahimah, dia tidak terpisah daripada apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin Nabi Muhammad adalah
kesinambungan dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Penghormatan yang kita beri ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tidak langsung kita telah beri penghormatan ke atas Nabi Nuh alaihi assalam. Mereka tidak terpisah, mereka adalah bersaudara dalam kerja dakwah, apatah lagi dari sudut utusan. Mereka menerima Nabi, mereka menerima utusan yang sama, perintah yang sama, sembah Allah, taat kepada Allah, perintah Allah, dan juga ikut ajaran yang telah dibekalkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Subhanallah, itulah jawapannya untuk soalan Puan Rahimah sebentar tadi. Baik, ayat ke-80, 81 dan 82. Mari kita telusuri, Ustaz, silakan. Ya, terima kasih. Ayat 80, 81 dan 82. Allah berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin thumma aghraqnal akharin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya Nabi Nuh itu dari hamba-hamba kami yang beriman, kemudian kami tenggelamkan golongan lain yang mendustakannya. Ayat ke-80 merumuskan bahawa balasan-balasan baik ini diberikan kepada mereka yang beramal baik, seperti mana balasan baik seperti jawab doa, jawab permintaan, diselamatkan zuriat dan dikekalkan pujian sepanjang hayat yang diberikan kepada Nuh alaihi salam. Jadi ini semua termasuk dalam balasan-balasan baik yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Inna kadzalika najzi al-muhsinin. Kalimah al-muhsinin, kalau kita keluarkan, dia asal perkataan daripada ihsan. Ihsan, muhsin. Dia berkait dengan mukhlasin, mukhlisin, termasuklah juga dia termasuk dalam muhsinin. Mukhlasin, mukminin, muhsinin. Muhsinin seorang yang melakukan sesuatu perkara kebaikan hanya saja kerana Allah Subhanahu wa taala ihsan. Fama jazaa'ul ihsan illal ihsan. Suatu balasan ihsan itu tidak ada melainkan ihsan juga. Ihsan kita kepada manusia, ihsan kita kepada makhluk adalah kita bertimbang rasa. Kita buat baik, kita tidak menzalimi, kita bercakap baik, kita bantu, kita ringankan tulang, kita buat apa yang kita boleh buat. Sekarang musim banjir di Johor dan beberapa negeri yang lain, berapa ramai sahabat-sahabat kita di kalangan NGO turun. Muhsinin, ada sifat ihsan dalam diri mereka. Dan bila kita ada sifat ihsan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang kita dengan pandangan ihsan. Natijah daripada ihsan Allah kepada saya, ibu ayah dan para penonton, ialah dibalas dengan syurga. Ihsan dalam Al-Quran Allah sebut sebagai syurga. Itulah belas ihsan Tuhan kepada kita. Setelah Tuhan tumpahkan kasih dan sayang kepada kita yang bersifat ihsan terhadap makhluk dia, Allah balaskan dengan syurga. Dua sifat yang selalu sangat Allah highlight, selalu sangat Allah akan angkat, Allah julang dalam Al-Quran, sifat ihsan dan sifat takwa. Sifat ihsan dan sifat takwa berpisah tiada. Sebab itu dalam ayat ini bila Allah Ta'ala beritahu Nabi Nuh alaihi salam minal muhsinin, Nabi Yusuf minal muhsinin, Nabi Ibrahim minal muhsinin. Kita tahu bila Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diuji untuk sembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam, inna kadzalika najzil muhsinin. Allah sebut lagi, demikianlah kami membalas dengan balasan ihsan ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi ini juga merupakan satu pemberian kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bersifat ihsan, supaya kita diihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertimbang rasa, jiwa kita lembut, halus, tidak boleh lihat sesuatu kesusahan, mahu cepat bantu orang, mahu berperi kemanusiaan. Semua itu terkandung di dalam sifat ihsan. Seorang wanita masuk ke dalam neraka biarpun siang, petang, pagi, malam beribadat, malam berqiyamul lail, kerana mengurung kucing itu mati kelaparan. Seorang wanita dimasukkan ke dalam syurga walaupun perempuan itu perempuan yang tak elok budi pekertinya, tapi disebabkan dia memberi minum menghilangkan dahaga anjing yang kehausan, dia dimasukkan ke dalam syurga. Tengok sifat ihsan Tuhan tu jatuh dekat mana. Dia dalam banyak-banyak benda saya buat, mesti ada satu dua benda yang Tuhan suka saya buat. Carilah.
Cari, cuba buat. Apa benda yang Tuhan suka saya buat. Dan kita mesti rasa seronok dengan benda yang kita buat. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak didesak oleh sesiapa, bukan kerana orang lihat, bukan ada mata yang memandang. Tapi kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat ihsan yang ada dalam diri Nabi Nuh alaihi salam. Innahu min ibadinal mu'minin. Segala puji bagi hamba yang ikhlas diberikan kepada Nabi Nuh AS dalam ayat 74, mukhlasin tadi itu, memuji baginda sebagai seorang hamba yang beriman, mukminin, seperti dalam ayat 81. Menurut Ibnu As-Sa'di, iman merupakan tingkat tertinggi bagi seseorang hamba kerana orang yang beriman telah sempurna merangkumi semua aspek syariat agama, sama ada yang melibatkan perkara usul maupun perkara furu'. Innahu min ibadinal mu'minin. Tahu perkataan ibadina. Tadi kita bincang, kenapa Dia bila nisbahkan itu kami tu, Da'i Azrin, dia adalah tashrif. Satu kemuliaan. Allah memuliakan min ibadina, dari kalangan hamba-hambaku. Bila Tuhan boleh golongkan dalam hamba dia tu, kan tumpah kasih sayang, perhatian Allah, hidayah Tuhan. Allah, saya rasa saya ni termasuk tak kalau Tuhan nak golongkan antum min ibadina, kalian adalah hamba-hamba aku. Bila akan terjadi benda tu, Nazrin? Bilakah akan terjadi? Bila kita ada sifat ihsan, iman. Bila Allah Ta'ala mahukan kita golong min ibadinal mu'minin. Nabi Nuh dapat gelaran tersebut sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menguji dan telah memberi kedudukan yang tinggi setelah berjaya dengan segala macam pancaruba. Bukan senang seorang Nabi nak buat, bukan senang nak buat bahtera tengah padang pasir dalam keadaan sabar. 950 tahun beribadat, lailan wa nahara, siang dan petang. Macam-macam orang ejek, macam-macam orang perli. Semua itu tabahnya Nabi Nuh AS. Sebab itu, Nuh itu ada beberapa makna. Nun waw ha. Nuh ada beberapa makna. Satu makna raha. Maksudnya kelapangan. Keduanya makna Nuh juga memberi maksud orang yang banyak menangis, banyak memohon. Nawaha. Dia selalu minta, akan juga termasuk dalam Nuh. Kan alangkah eloknya kalau kita juga terkandung dalam sifat-sifat kita ni, ada sifat yang ada pada Nabi Nuh alaihi salam. Selalu merayu, selalu menangis, selalu merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma aghraqnal akhirin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lemaskan kesemuanya. Habis yang saki baki tak nak naik, yang lawan tadi, yang malak tadi, yang pembesar-pembesar yang kata, Nuh, yang ikut engkau ni orang tak cerdik aja, orang tak sekolah aja ikut engkau, yang sekolah tak ikut. Itu badiar ra'i. Perkataan badi itu merujuk kepada kampung. Orang kampung, alah yang ikut kali semua orang kampung, orang tak sekolah. Kalau belajar macam kami, confirm tak ikut. Kau miskin bolehlah kau tipu mereka, bawa nak jalan-jalan naik bahtera. Jadi perli, ejek, mempelekeh, semua itu ada. Semua itu ada. Jangan pernah ada kita macam tu. Jangan pernah ada sifat-sifat yang memperkecilkan orang lain. Lihat dengan pandangan kasih sayang. Setiap benda yang orang buat itu perlu dihormati, perlu dilihat sebagai satu sumbangan masing-masing. Tidak ada beza antara kita. Masing-masing ada peranan, masing-masing ada tugasan. Hormati antara satu sama lain. Kan? Jangan ada sifat-sifat yang negatif seperti mana ada pada kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Yalah, betul lah. Bila mana dah lah buat bahtera besar atas padang pasir, memang agak luar daripada logik akal lah untuk kita ikut, tetapi sebenarnya itu adalah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan seorang nabi dan rasul yang sangat mulia, Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, terus bersama dengan kami. Dalam hidup ini sebenarnya kita disuruh melakukan kebaikan dan teruslah berbuat amal soleh dan kebaikan walaupun sekecil mana peluang buat kebaikan tersebut. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu kebaikan yang mana bakal mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan yang manakah membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jangan lepaskan peluang untuk melakukan kebaikan. Okey, kita nak terus dalam perbincangan kita.
Kalau tadi kita dah selesai sehingga ayat ke-82 untuk huraian di sebalik apakah makna tersurat dan tersirat di sebalik 7 ataupun 8 ayat yang kita bincangkan pada hari ini. Dan tadi pun kita ada banyak kali sebut berkenaan dengan banjir, bencana besar, bencana banjir besar yang melanda umat Nabi Nuh alaihi salam ketika mana sudah siapnya bahtera, datang banjir, ada yang tak nak ikut, dia kata boleh duduk di atas bukit, tetapi sebenarnya tidak. Seluruh pelosok dunia tak kira tinggi mana pun naik, semuanya terkena air banjir tersebut. Yang terselamat hanyalah mereka yang dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita pun tertanya-tanya juga, bila banjir besar macam itu, memakan masa berapa tahun lamanya barulah dia surut dan kembali dalam keadaan seperti biasa. Bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih. Ini soalan tak terjangkau. Banyak riwayat Quran dan hadis tidak menyatakan tempoh berlayar, berapa lama berlayar. Tapi ada riwayat sebut 40, ada yang sebut 40 hari, ada riwayat sebut 150 hari. Tidak disepakati berapa lama tempoh. Sama juga berapa lama tempoh pula Nabi Nuh ambil masa untuk bina bahtera. Berapa lama dia ambil masa nak buat bahtera yang besar itu? Ada riwayat sebut 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun nak siapkan bahtera. Dia nak buat pikulan, semua binatang berpasang-pasangan sebab semua akan lemas mati. Sebab itu tempoh itu tidak disepakati, tetapi secara riwayat-riwayat yang dibawa, termasuklah riwayat, kebanyakan riwayat Israiliyat. Bila sebut riwayat Israiliyat, kita kena berjaga-jagalah, sebab riwayat Israiliyat adalah sumber yang diambil sama ada daripada Taurat ataupun Injil. Dan barangkali sumber-sumber itu belum tentu ada keabsahannya, ketepatannya. Kita kena cross check balik dengan riwayat yang ada dalam Al-Quran atau ayat Quran ataupun riwayat ada dalam Islam. Kalau tidak ada percanggahan, bolehlah kita terima dengan meletakkan bahawa ini riwayat Israiliyat. You nak dengar saja pun tak apa. Sebab kalau kita lihat dalam kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu yang diceritakan dalam Taurat maupun Injil, terutamanya kisah Nabi dari kalangan Bani Israel, banyaklah riwayat-riwayat Israiliyat yang masuk. Tokoh tambah cerita. Yalah, manusia ni secara semula jadi suka dengan cerita. Kena pula cerita kat kampung aku ni ada dinosaur. Ya ke? Dia cerita dinosaur. Kat tasik rumah aku tu kan ada naga. Ada naga. Kau. Jadi ya ke? Ada cerita kan? Cerita tu mengasyikkan. Dan ada tokoh tambah sehingga ulama melihat, termasuklah guru saya dulu Syekh Salah Al-Khalidi almarhum, beliau sebut apa yang ada dalam Quran tu sudah cukup Syekh Muhammad. Dia kata, panggil saya Syekh Muhammad. Apa yang dalam Quran tu sudah cukup untuk kita faham. Dan Quran ini tak sebut perkara-perkara yang tak perlu kita tahu. So you tahu panjang bahtera Nuh tu, you nak buat apa? Untuk apa you nak tahu? Sehingga orang bincang kayu apa digunakan untuk buat bahtera Nabi Nuh. You tahu tu nak buat apa sebenarnya? Jadi semua benda yang tak berapa penting Quran tak mention. Quran beritahu keengkaran kaum Nabi Nuh, jangan kamu mewarisi sifat-sifat mereka. Yang keduanya, Allah nak menggambarkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih aula, lebih utama untuk diberi perhatian, untuk diperhalusi dan difahami berbanding dengan perkara yang lain. Tapi tak salah pun kalau ke 40 hari, 100 hari. Mungkinlah kan. Kita tak tahu. Dan tempoh masa, kalau umur Nabi Nuh AS 950 tahun, kita tak tahu satu hari itu tempoh dia berapa lama. Betul. Adakah sama macam hari ini? Jangka masa dia punya peredaran tu sama ke ataupun lain? Betul tak? Betul. Belum tentu lagi dia punya tempoh 950 tahun itu sama macam kita. Sebab itu saya heran, ulama dahulu umur 60 tahun boleh karang buku sampai beratus-beratus, berpuluh-puluh jilid. Satu karya dia 30 jilid. Dia ada 5-6 karya. Bila masa dia menulis? Betul. Mengajar lagi, mengarang lagi. Jadi Masya Allah, umur yang diberkati dan masa yang sangat diberkati. Itulah kan. Itulah tadi cerita berkenaan tadi tentang banjir yang melanda umat Nabi Nuh alaihi salam. Bahtera yang besar, banjir yang lama, memakan masa berapa hari, berapa tahun untuk disiapkan. Itu satu benda yang sangat-sangat istimewa. Itulah yang disebut
ku berlayar di lautan tidak bertepian, sesekali disedarkan ombak yang mendatang. itu lirik lagu Ustaz, tapi saya teringat. Itu lirik lagu. Tak apa, nanti habis jiwang-jiwang sikit. habis saya tolong nyanyi untuk Ustaz nanti. Baik. Cair orang dengar. Baik Ustaz. Kita ambil soalan 80 Ustaz. Soalan 80 untuk ayat ke-80 Ustaz. Ya. Sahziatus Siddiq katanya Assalamualaikum. Ayat ke-80. Apakah ayat ini untuk menginspirasikan kita agar untuk sentiasa melakukan kebaikan kerana pasti Allah membalas kebaikannya? Bagaimana bagi ibu bapa yang sentiasa melakukan amal kebaikan dengan keikhlasan sekiranya mereka meninggal dunia? Apakah zuriat keturunannya juga dilindungi asbab kebaikan disebabkan didikan ibu bapa mereka sepanjang hayatnya ibu bapa mereka? Terima kasih sahabat kita Tuan ataupun Puan Sahziatus Siddiq, dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Ya, perkara ihsan, perkara baik saya buat, pastinya saya akan mewujudkan environment, persekitaran ihsan. Saya kalau ada sifat ihsan, secara tidak langsung perilaku saya, tingkah laku saya diperhatikan oleh zuriat saya, anak-anak saya. Belas kasihan kepada peminta sedekah, belas kasihan kepada kucing di tepi jalan, belas kasihan. Jadi benda baik itu secara tidak langsung akan dapat ihsan. Itu satu, asuhan lah secara tidak langsung. Dia kan, kehidupan tu kan jadi satu sekolah kan Azri. Ya, betul. Apa yang saya buat anak saya tengok. Dan kadang-kadang bila tengok orang dekat, ini ceritanya bila tengok orang dekat pasar ataupun dekat mana-mana mall kan, tepi orang duduk minta sedekah kan, saya bagi anak saya RM1, RM2, suruh bagi. Berapa saja saya bagi, suruh bagi. So kadang orang tu Islam, kadang ada yang tak Islam. So bagi saya dalam memberi sedekah ni, untuk sedekah lah terutamanya, saya tak fikir pun dia tu perlu saya tahu latar belakang agama. Dia selagi mana dia manusia, dia juga Tuhan hantar untuk duduk depan saya, dan saya lalu depan dia, Tuhan tengok bagaimana sifat ihsan. Nabi pun bagi makan kepada orang tak Islam. Nabi pun ada cerita bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang bukan Islam. Memang tidak, bila lihat seorang lelaki yang berkopiah, seorang budak yang pakai tudung memberi sedekah kepada seorang yang bukan beragama Islam, bukankah itu juga memberi gambaran yang positif kepada orang lain melihat, wih, cantiknya Islam, tidak mengira sampai mahu membantu, sanggup membantu orang yang lain. So itu yang pertama. Yang keduanya, bila benda baik saya buat, dia akan dapat tempias tu kepada ahli keluarga saya. Kalau saya buat baik, insya-Allah anak isteri saya. Kalau saya berada di jalan baik, insya-Allah Allah akan lindungi anak isteri saya. Betul. Selagi mana saya buat benda baik, mereka juga akan dapat tempias perkara baik dalam kehidupan mereka. Sebab itu ibu ayah kenalah memperbanyakkan kebaikan supaya anak isteri juga dapat tumpang sama-sama, selain daripada melihat kebaikan yang berlaku. Tak adalah kita duduk, ayah jadi ayah ni duduk kat rumah aja depan TV ke, buat perkara yang membuang masa. Jadi seorang ayah yang aktif, tolong isteri di rumah, tolong kemas, tolong buat perkara-perkara yang baik kan. Jadi jemuh kain, lipat kain. Jadi ayah dilihat sebagai seorang lelaki yang bersama dengan ibu dalam menguruskan rumah. Jadi anak lain, anak lelaki lihat besok anak lelaki itu bila dia kahwin, dia pun akan buat benda sama pada isteri dia. Betul. So dia adalah satu asuhan yang secara tidak langsung yang penting. Subhanallah, hebat. Daripada 8 ayat sebentar tadi, kita lihat ada beberapa perkara yang penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Antaranya adalah kesabaran, kesungguhan, ketekunan, dan juga bagaimana semangat untuk berdakwah kepada umat yang sentiasa berada dalam keadaan kadang-kadang kecelaruan dengan pelbagai masalah yang berlaku. Mudah-mudahan sama-sama kita menjadi seorang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi Ustaz, sedikit doa ringkas Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Allahumma zidna ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu ya Allah. Amin. Mohon limpah kurnia dan belas kasihan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, lihatlah kami ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Rahmatilah usaha kami ini ya Allah. Semoga lebih ramai lagi yang mencintakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, menjadikan ajaran Al-Quran sebagai ikutan, bukan saja yang mendengar ya Allah, malahan seluruh warga yang beragama Islam
dan juga anak cucu kami, jadikanlah mereka generasi cintakan Al-Quran, mau baca Al-Quran, ikut ajaran Al-Quran. Kami tahu ya Allah, sesungguhnya tiada jalan yang lebih baik untuk selamatkan umat ini melainkan mengajak ke semua mereka kembali kepada ajaran Al-Quran. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai teman ketika kami bersedia di alam barzakh. Jadilah Al-Quran sebagai bahan yang akan memberi kami syafaat ketika kami bersedia dalam kubur ya Allah. Jadikanlah Al-Quran berhujah mempertahankan kami ya Allah, dan bukan pula berhujah ke atas kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk kupasan dan perbincangan sepanjang hari ini, 8 ayat yang istimewa tentang Nabi Nuh alaihi salam. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita. Jangan lupa esok pada hari Jumaat Saidul Ayyam akan bersama dengan moderator Dai Hakim dengan bintang ilmuwan Ustaz Yaakob Yusra untuk topik perbincangan ilmu yang tak pernah rugi. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.